Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Dan saya Nur Baizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Masjid Az-Zakirin Meragang bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat yang pertama di masjid berkenaan. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Liga Belia FABD bawah 20 tahun. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Majlisati Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Kariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, tengah hari tadi berkenan berangkat ke Masjid Az-Zakirin Meragang di Rancangan Perumahan Negara Kampung Meragang bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat yang pertama di masjid berkenaan. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Sejurus keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung berangkat menandatangani plak diiringi dengan laungan takbir sebanyak 3 kali dipimpin oleh Menteri Hal Ehwal Agama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. Berangkat sama paduka-paduka anak anda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik. Azan sembahyang fardu Jumaat dilaungkan oleh Awang Muhammad Ali Ilham bin Haji Sujono, Pegawai Hal Ehwal Masjid. Dengan meningkatkan keimanan Pangeran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama, dalam khutbah bertajuk Malu Perhiasan Mukmin Sejati, antara lain menyentuh mengenai sifat malu yang mengajar agar sentiasa menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Perlu diketahui bahawa terdapat 2 jenis malu, iaitu pertama, malu yang tercela, iaitu seperti malu untuk bertanya mengenai sesuatu ilmu yang tidak diketahui atau malu melakukan yang hak dan benar.
Kedua, malu yang terpuji, iaitu meletakkan malu pada tempatnya, seperti malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu melakukan dosa dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Sembahyang fardu Jumaat diimamkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى. Majlis mendirikan tiang masjid tersebut diadakan pada 30 Mac 2022 dengan menelan belanja 4.3 juta ringgit. Di bawah rancangan kemajuan negara, Masjid Az-Zakirin Meragang boleh menampung kira-kira 2,200 jemaah. Terbinanya masjid baharu di Rancangan Perumahan Negara Meragang akan memberi keselesaan kepada penduduk kampung berkenaan bagi menunaikan solat serta melakukan kegiatan keagamaan ke arah meningkatkan dan mengembangkan syiar Islam. Menurut Jabatan Hal Ehwal Masjid, 119 buah masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara dibina termasuk masjid baharu ini, Masjid Az-Zakirin Meragang. Dari jumlah itu, 2 buah masjid adalah di bawah tabung dana masjid. Bangunan masjid baharu ini dibina di atas sebidang tanah berkeluasan 8.159 ekar. Antara kemudahan yang terdapat di masjid ini, bilik kuliah, bilik perpustakaan, bilik pengurusan jenazah serta tempat letak kereta untuk orang kelainan upaya. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya masjid baru di Arpin Meragang ini, kami rasa sangat-sangat bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berterima kasih kepada pihak Kerajaan Kebawah Duli kerana menyediakan masjid baru di Arpin Meragang ini. Alhamdulillah, dengan adanya masjid di Arpin Meragang, dapatlah penduduk di Arpin Meragang ini beribadah lebih-lebih lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Syukur Alhamdulillah kepada Kerajaan Kebawah Duli yang Maha Mulia yang membina masjid ini, jadinya yang tinggal kawasan ini senang beribadah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman petang tadi berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Liga Belia FABD bawah 20 tahun. Juga berangkat Paduka Nakda Duli Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Fatimah Az-Zahra Rahanul Bolkiah. Perlawanan peringkat suku akhir antara pasukan DPMM FC dan Pancumurai FC berlangsung di Stadium Mini FABD Berakas. Nakda Duli Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Abdul Muntakim beraksi bagi pasukan DPMM FC. Dalam perlawanan tersebut, DPMM FC mengalahkan Pancur Murai FC 3-0. Dengan kemenangan itu, DPMM FC mara ke separuh akhir dan akan bertemu Wasan FC yang menewaskan KB FC 2-1.
Ekonomi negara bagi tahun 2023 mencatatkan pertumbuhan positif 1.4%. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama bahan berita lainnya. Sebagai menyokong inisiatif Jawatankuasa Induk Isu-Isu Kebersihan JIIK dalam memastikan negara Brunei Darussalam bersih dan bebas daripada pencemaran, Kementerian Pertahanan menganjurkan kempen kebersihan di daerah Temburong pagi tadi. Lebih 300 warga Kementerian Pertahanan menyertai kempen berkenaan. Kempen membersihkan tertumpu di 13 buah tempat ibadah, antaranya 8 buah masjid, 2 buah surau dan balai ibadat dan sebuah pos dakwah. Melancarkan kempen Yang Berhormat Pendatu Lala Raja Major Jeneral Besara, Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Juga menyertainya Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Kempen mengumpul lebih 2,700 kilogram sampah. Terdahulu diadakan halakah Jumaat diadakan serentak di semua masjid, surau, balai ibadat dan pos dakwah. Antara pengisian acara tazkirah bertajuk Kebersihan adalah Tuntutan dan Taklimat Keselamatan. Perkhidmatan penghantaran Go Mamam diluaskan lagi ke kampung air. Majlis pelancarannya berlangsung petang tadi di Hub Tenaga Brunei, Dermaga Diraja di Ibu Negara. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Go Mamam yang menawarkan perkhidmatan penghantaran melalui aplikasi Go Mamam ke kampung air adalah yang pertama dilaksanakan di negara ini. Penghantaran tersebut menggunakan bot yang berdaftar dengan Go Mamam. Ekonomi negara bagi tahun 2023 mencatatkan pertumbuhan positif 1.4% berikutan peningkatan berterusan dalam sektor bukan minyak dan gas sebanyak 4.5%. Manakala sektor minyak dan gas mencatatkan penurunan 2%. Peningkatan sektor bukan minyak dan gas didorong oleh peningkatan subsektor seperti pengangkutan udara diikuti oleh kewangan dan pembinaan. Manakala penurunan sektor minyak dan gas disebabkan oleh penurunan pengeluaran minyak mentah, gas asli dan gas cecair asli LNG. Pada suku tahun keempat 2023, pada harga tetap, ekonomi negara mencatatkan pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar KDNK yang positif sebanyak 6.8% tahun ke tahun disebabkan oleh peningkatan sektor minyak dan gas dan sektor bukan minyak dan gas. Jumlah KDNK pada harga semasa RM5.5 bilion pada suku keempat 2023 berbanding RM5.7 bilion pada suku keempat 2022. Daripada jumlah KDNK tersebut, sektor minyak dan gas yang merangkumi aktiviti perlombongan minyak dan gas dan pembuatan gas cecair asli LNG menyumbangkan 47%. Manakala sektor bukan minyak dan gas yang mana termasuk aktiviti hiliran seperti pembuatan produk petroleum dan kimia menyumbang 53%. Sumbangan utama KDNK bagi suku keempat 2023 mengikut aktiviti ekonomi adalah sektor industri yang menyumbang 60.8%, diikuti sektor perkhidmatan 38.3% dan sektor pertanian, perhutanan dan perikanan 0.9%. Laporan penuh KDNK suku tahun keempat dan tahunan 2023
boleh didapati di laman sesawang JPES melalui deps.mofi.gov.pn. Imbangan perdagangan bagi Disember 2023 mencatatkan lebihan sebanyak 915.7 juta ringgit. Jumlah perdagangan pada tempoh yang sama mencatatkan 2,130.7 juta ringgit berbanding 2,292.3 juta ringgit pada November 2023. Ia disumbangkan oleh nilai ekspor sebanyak 1,523.2 juta ringgit dan nilai import sebanyak 607.5 juta ringgit. Ekspor pada bulan Disember 2023 bernilai 1,523.2 juta ringgit. Bahan api galian merupakan penyumbang utama ekspor negara Brunei Darussalam diikuti oleh bahan kimia dan jentera dan kelengkapan pengangkutan. Pasaran ekspor utama pada bulan Disember 2023 adalah Australia diikuti oleh Republik Rakyat China dan Singapura. Komoditi ekspor terbesar ke negara-negara tersebut adalah bahan api galian dan bahan kimia. Manakala import pada Disember 2023 bernilai 607.5 juta ringgit. 5 komoditi import utama adalah bahan api galian, diikuti jentera dan kelengkapan pengangkutan, makanan, barang keluaran kilang dan bahan kimia. Sumbangan terbesar rakan dagangan import dari Malaysia diikuti Republik Rakyat China dan Australia dengan bahan api galian sebagai komoditi import terbesar. Laporan perangkaan perdagangan barangan antarabangsa bagi bulan Disember 2023 boleh didapati melalui laman sesawang JPES di deps.mofi.gov.bn. Sejak awal Januari tahun ini, 18 orang memeluk agama Islam di daerah Belait. Jumlah itu bertambah lagi hari ini apabila 3 sekeluarga puak dusun dan seorang bangsa Cina beserta seorang anak lelakinya memeluk agama Islam dalam majlis pengislaman diadakan di Pejabat Unit Dakwah daerah Belait. Munan bin Lupa berusia 72 tahun dikenali sebagai Muhammad Hasnan bin Abdullah Lupa. Sementara isterinya Liat binti Belanda berusia 68 tahun dikenali sebagai Siti Salma binti Abdullah Belanda. Sairen bin Serungi berusia 24 tahun memilih nama Islamnya Muhammad Sairen bin Serungi. Juga melafazkan 2 kalimah syahadah. Chong Shao Eng berusia 36 tahun yang kini dikenali sebagai Nur Fabeha binti Chong dan anak lelaki berusia 8 tahun. Hadir Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait. Masjid Kampung Keriam daerah Tutong menerima sumbangan wakaf berupa kenderaan jenazah bagi kegunaan pengurusan fardu kifayah bagi masjid berkenaan. Petang tadi diadakan majlis penandatanganan penyerahan wakaf di masjid berkenaan. Terdahulu diadakan majlis tahlil dan doa arwah sekampung, penandatanganan borang wakaf dan bacaan akad wakaf di antara pegawai hal ehwal Masjid Daerah Tutong bersama dengan pewakaf. Replika kunci kereta jenazah baharu diserahkan kepada wakil masjid berkenaan. Dengan adanya tambahan sebuah lagi kereta jenazah di masjid tersebut, ianya dihasrat dapat memudahkan lagi pengurusan fardu kifayah bagi keperluan masyarakat di sekitar kawasan kampung berkenaan. Setiap anak bertanggungjawab untuk sentiasa menghormati dan menjaga kebajikan kedua ibu bapa mereka yang sudah berumur lanjut dengan memberikan kasih sayang dan memastikan kesempurnaan hidup mereka terjamin. Di samping itu, sentiasa mendoakan mereka agar mereka mendapat perlindungan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara tersebut dikongsikan dalam tazkirah semasa program Geng Subuh Macam Jumaat, anjuran bersama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar dengan kerjasama komuniti Geng Subuh Macam Jumaat Brunei.
Majlis dimulakan dengan solat fardu subuh berjemaah dan seterusnya diikuti dengan selawat dan zikir beramai-ramai. Ia merupakan salah satu inisiatif untuk sama-sama mengimarahkan masjid terutama dalam sama-sama meramaikan solat fardu subuh berjemaah di masjid termasuk para belia di negara ini. Respon untuk geng subuh macam ni alhamdulillah ia disambut dengan meriah, dengan penuh semangat. Artinya ke mana-mana masjid yang kami beritahu next destination, di sana jualah ramai yang datang untuk menyokong dan supportlah untuk this initiative. Jadi kami berharap ia diteruskan walaupun tanpa next destination, ia diteruskan di dalam kampung-kampung di arah mana-mana masjid. InsyaAllah, kalau semoga dipermudahkan. Penyakit-penyakit tidak berjangkit seperti kanser, jantung, diabetes dan strok menjadi isu kesihatan utama di negara ini. Impak penyakit tersebut semakin berleluasa bukan sahaja menjejaskan tahap kesihatan individu, bahkan menimbulkan implikasi terhadap kesejahteraan, produktiviti dan perkembangan sosioekonomi. Perkara itu antara yang didedahkan semasa Forum Kesihatan bertajuk Bersama ke Arah Generasi yang Sihat sempena Hari Obesiti Sedunia 2024. Forum berlangsung petang tadi di Sekolah Antarabangsa Islam Miftah An-Nur, Kampung Sungai Akar. 3 ahli panel terdiri dari para pegawai Kementerian Kesihatan, Pusat Perubatan Jurudong JPMC dan sekolah berkenaan juga mengupas pelbagai isu termasuk faktor-faktor risiko penyakit-penyakit tidak berjangkit itu berpunca daripada pengambilan makanan yang tidak sihat dan seimbang dan kurangnya melakukan kegiatan fizikal. Forum memfokuskan kepada kesihatan kanak-kanak dan remaja dianjurkan oleh Pusat Promosi Kesihatan dengan kerjasama Miftah An-Nur Islamic International School dengan Gleneagles Jurudong Park Medical Centre. Karnival Hari Kebangsaan sedang berlangsung di kawasan Lapang Pusat Insani Suria diadakan sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-40. Karnival selama 3 hari dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti, sukan dan jualan makanan dan minuman. Hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara, projek dianjurkan bersama Majlis Perundingan Mukim Belait dan disokong oleh Jabatan Daerah Belait, Plaza Sutra Biru dan Majestic Event Organizer. Karnival dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga Ahad ini bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Juga sempena memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan, program Ketemburong Bisai, edisi Hari Kebangsaan ke-40 dianjurkan oleh Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Daerah Temburong dengan kerjasama Jabatan Daerah Temburong. Acara itu diadakan selama 4 hari sehingga Ahad ini di kawasan penjalan kaki Pekan Bangar dan sekitarnya. Program seumpamanya merupakan antara program semarak Hari Kebangsaan dan sebagai memberikan peluang kepada pengusaha satu kampung satu produk untuk menjana pendapatan dan secara langsung meningkatkan pelibatan masyarakat di daerah tersebut selain menggalakkan para pengunjung datang berbelanja di daerah berkenaan. Pengisian program termasuk jualan keusahawanan kampung, waketon amal dan peraduan mewarna. Juga diadakan kempen derma darah di Hospital Pangeran Isteri Haja Mariam Temburong. Penganjur menyediakan pelbagai aktiviti bagi orang ramai menyertainya. Orang ramai yang ingin meringankan beban masyarakat yang memerlukan seperti mangsa kebakaran rumah dan golongan yang kurang berkemampuan, Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Sengkurong mengadakan kempen kebajikan menerima sumbangan pakaian. Kempen diadakan di Perpustakaan DBP Kampung Sengkurong. Penerimaan sumbangan pakaian ini diadakan sehingga 23 Mac 2023 tetapi ianya tertakluk kepada sambutan dan sumbangan dari orang ramai. Dan pengagihan sumbangan pakaian akan diagihkan pada 25 Mac hingga 6 April 2024.
Kami juga mengalu-alukan sukarelawan untuk membantu dalam kerja-kerja pemilihan dan penyusunan pakaian. Orang ramai yang berhasrat untuk menyumbang pakaian dialu-alukan datang ke perpustakaan berkenaan pada hari Isnin hingga hari Khamis dan hari Sabtu mulai pukul 8.30 pagi hingga 4 petang. Manakala semasa bulan Ramadan mulai 8.30 pagi hingga 1.30 petang. Maklumat lanjut layari laman sesawang Instagram Perpustakaan di BP Sengkurong atau hubungi talian 267 1384 atau 267 1385. Bola sepak Liga Remaja FABD bawah 15 tahun. DPMM FC merangkul kejuaraan Liga setelah mengalahkan Kasuka FC 1-0 dalam perlawanan akhir Liga. Perlawanan berlangsung pagi tadi di Mini Stadium FABD Berakas. Gol tunggal DPMM FC dijaringkan oleh Yunus Poljarevic pada separuh masa kedua. Penyampaian piala disempurnakan oleh Pangeran Zamri bin Pangeran Haji Bujang, pengarah urusan High Tune.